Kita teruskan berita wilayah dengan perkembangan di Kedah. Antara tumpuan, pengguna tidak perlu panik, bekalan ayam masih mencukupi. Laporan penuh bersama Nur Izzati Cik Ani. Terima kasih. Pengguna di Kedah tidak perlu panik kerana bekalan ayam masih mencukupi dan tidak terputus seperti yang berlaku di beberapa negeri. Bagaimanapun, kerajaan negeri terus memantau dan memberi perhatian serius bagi memastikan isu kekurangan bekalan ayam tidak berlarutan dalam tempoh panjang. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Makanan, Perusahaan, Peladangan dan Komuniti Pengangkutan Negeri, Azman Nasruddin berkata, kerajaan negeri belum mengadakan pertemuan bersama pembekal-pembekal ayam di negeri itu. Ini kerana ia merupakan isu seluruh negara dan sedang diatasi Kerajaan Persekutuan melalui pelbagai agensi dan jabatan berkaitan. Jadi di peringkat negeri ini kita berharap semua masalah kekurangan bekalan ayam ini dapat diatasi dengan segera. Dan kita faham memang ada masalah rantaian bekalan makanan, khususnya dari segi makanan ternakan itu sendiri. Itu antara faktor penyumbang kepada berlakunya masalah bekalan ayam ni. Jadi saya di peringkat negeri hanya mengharapkan kita minta Kementerian Pertanian selaraskan balik, susun balik pembekalan ayam ni. Semua pengeluar-pengeluar ayam ni dapat mengeluarkan balik bekalan ayam ni dengan sepatutnya lah. Projek takungan air pinggiran sungai TAPS yang menakung lebihan air di Sungai Muda akan mula dibangunkan tahun ini. Sebanyak RM336 juta telah diluluskan Kementerian Alam Sekitar dan Air di bawah Rolling Plan 2 RP2 Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 bagi melaksanakan TAPS 7 di Pantai Perai. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Bekalan dan Sumber Air, Tenaga, Pengairan dan Saliran Negeri, Datuk Suraya Yaakob berkata, TAPS 7 yang berkeluasan 349,448 meter persegi merupakan kolam takungan terbesar di antara 14 TAPS yang dikenal pasti di sepanjang Sungai Muda. Takungan air pinggiran sungai ini dua peranannya. Kalau musim air banyak, musim hujan, dia boleh jadi tempat takungan. Kalau musim kemarau, dia boleh digunakan untuk kegunaan air. Ya, jadi sekarang ini kalau air empangan tinggi 97%, 98%, dia dilepaskan. Jadi kalau dilepaskan daripada empangan, bolehlah baraj-baraj dan juga taps ini menyimpan air yang dilepaskan. Bercakap kepada RTM, Datuk Suraya berkata, projek takungan air pinggiran Sungai Muda dijangka memberi manfaat besar kepada kawasan sekitar seperti Sungai Petani, Merbuk dan Kulim High Tech Park KHTP yang merupakan pusat kawasan tumpuan industri dan kawasan perumahan. Kampung Melaka Mukim Sok di daerah Sek akan dibangunkan dengan projek tanaman padi organik. Buat permulaan, 10 ekar tanah terbiar telah dikenal pasti bagi melaksanakan projek tersebut. Projek tanaman padi organik berkenaan adalah inisiatif Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Sek, PUSROSED, bagi membangunkan kawasan-kawasan pedalaman dengan aktiviti pertanian yang boleh dikomersialkan. Ahli Parlimen Sek, Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, kawasan berkenaan sesuai untuk ditanam padi organik atau padi huma kerana terletak di lereng bukit selain jenis tanahnya yang sesuai untuk tanaman itu. Padi huma yang ditanam sebelum ini oleh para peserta ni nampak sangat berpotensi dan mereka juga sudah sedikit pengalaman, dan yang paling pentingnya ialah kita dapat membantu para peserta kita mengusahakan tanah-tanah terbiar yang agak luas kita di daerah Sek ini. Jadi ini adalah satu projek yang menjadi keutamaan saya lah di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sek bagi tahun 2022 ni untuk kita kembangkan lagi lah usaha-usaha bagi membantu petani-petani kita, peladang-peladang kita menambahkan hasil pendapatan bulanan mereka lah, insya-Allah. Beliau terdahulu mengadakan perjumpaan bersama 10 peserta projek tanaman padi organik di Kampung Melaka Sek.
Harapan ni semoga berjaya lah. Projek tanaman padi yang kita nak rencang ni, semoga kita berjaya lah. Itu harapan saya. Semoga dapat membantulah penduduk-penduduk di Kampung Melaka dan Kampung Landai ni. Ya, itulah harapan saya. So, kawasan ni memang sesuai tanam? Ya, sesuai. Memang sesuai lah. Tanam padi organik memang cukup sesuai lah. Kita pernah tanam padi humor setakat ni memang jaya lah. Projek padi organik ni boleh menjana pendapatan lah ataupun ekonomi kami penduduk kampung ni. Sebab kami di sini bergantung kepada hasil penuresan getah sahaja. Yang lain tak ada. Jadi Alhamdulillah YB Ustaz Tamizi kita nak teroka tanah-tanah terbiar ni untuk kami penduduk di sinilah. Jadi terima kasih banyaklah kepada YB yang sanggup dengan semua agensi lah yang sanggup mai untuk teroka tanah-tanah terbiar di kampung kami ni untuk menjana ekonomi penduduk kami di Kampung Landai Melaka ni. Syawal kian menghampiri penghujungnya, namun kemeriahannya terus dirasai. Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah, RTM Kedah, tidak terkecuali mengadakan jamuan Aidilfitri Syukurnya Syawal Kedah FM pagi tadi. Program diadakan di perkarangan lobi Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah, Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Jalan Kuala Kedah ini dihadiri kira-kira 100 kaki tangan dan tetamu jemputan. Sebanyak 5 buah gerai yang menghidangkan pelbagai menu istimewa, antaranya ketupat, lemang, rendang, sate, putu mayung dan kuih muih tradisional disediakan. Okay, Alhamdulillah pada hari ini Indonesia Kedah FM telah berjaya melaksanakan program sambutan Hari Raya Aidilfitri Syukurnya Syawal peringkat jabatan. Setelah 2 tahun kita dapat beraya, pada hari ini kita dapati kaki tangan semua sangat teruja untuk membuat sambutan dari segi membuat hiasan gerai, menyediakan makanan dan sebagainya. Program ini sangat bagus kerana kita dapat mengeratkan ukhuwah di antara kaki tangan dan juga pihak jabatan. Program dimeriahkan dengan kehadiran Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Romani Wan Salin. Kami, warga kerja Kedah FM, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kemeriahan Aidilfitri Kedah FM itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nur Izzati. Susulan kemalangan